Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Baik, kita teruskan lagi perbincangan. Dan minggu ni saya nak tunjukkan khazanah yang ada dalam kitab kalam kita, untuk akhirnya kita gunakan nak menangani pemikiran liberal ini secara khususnya. Sebelum tu saya nak mulakan nak sebut cara pengajian sebenarnya tidaklah begini sepatutnya kita baca kitab. Lepas itu isu-isu yang timbul tu kita tangani bila sampai ke bahagian-bahagian kitab yang berkenaan lah. Sepatutnya begitulah cara nak mengaji. Tapi dalam konteks moden, cara pengajian moden ini biasanya dipanggil problem based learning. Kita mengaji itu ikut masalah. Jadi kita bincang masalah dulu dan kita cuba cari penyelesaian khususnya. Biasanya mengaji nak buat master PhD pun macam itulah biasanya. Kita cari masalah dulu dan kemudian baru kita cari penyelesaian yang bersifat kajian. Pengajian yang bersifat kajian, gitulah nak sebutnya. Jadi dalam konteks kelas kita ini, saya juga nak tunjukkan, tapi bukan setakat nak bincang sejauh berkait dengan isu sahaja. Saya nak bacakan juga sedikit sebanyak sebagai tambahan ilmu kita sendiri dan kefahaman kita sendiri. Beberapa kitab khusus yang saya akan rujuk ini ialah mula dengan kitab Syekh Daud sendiri, yang memang ada dalam nota yang saya upload dalam internet tu. Saya uploadkan yang baru sedikit dalam internet ni. Hang tu dalam internet archive ni. Saya upload ikan yang baru kemarin ni dengan menambahkan terjemahan bahasa Melayu untuk teks Aqaidun Nasafi tu. Sebab saya baru jumpa buku terjemahan dia. Ni nanti saya tunjuklah, ada dalam, saya pun baru jumpa dan baru diterbitkan pun buku terjemahan tu. Jadi tak apa, kita mulakan dengan kitab yang ada di alam Melayu kita ni, kitab kalam, iaitu Durrus Samin. Ni yang ada dalam Spektrum tu lah. Ada Spektrum lah, ada dalam internet tu pun ada. Sajalah nak tunjuk. Pernah baca dah kitab kuning? Pernah baca lah. Ni duk baca lah ni. Bahagian yang kita nak rujuk ini, biasalah kitab kuning ni dia tak ada titik, tak ada koma, perenggan pun tak ada. Bahagian yang kita nak rujuk secara khususnya ialah ni. Dan dikata musannif ayya'rifa, bermula hakikat makrifah itu. Ini sebenarnya merujuk kepada kitab Ummul Barahin. Biasalah banyak kitab kalam kita secara umumnya adalah adaptasi ataupun menggunakan struktur Ummul Barahin, kitab oleh Imam Sanusi, yang sebahagiannya terjemahan, sebahagiannya huraian. Dan kitab Durrus Samin oleh Syekh Daud ini adalah adaptasi dan juga huraian dengan tambahan yang banyak lagi lah. Tapi kerangka asasnya mengikut Ummul Barahin lah, kita boleh kata macam tu. Jadi dia ambil Ayya'rifa ni, kata musannif ni ialah Imam Sanusi lah. Ayya'rifa ni ialah pada bahagian awal dalam Ummul Barahin itu, yang Imam Sanusi lepas bincang tentang hukum akal tu, dia bincang tentang taklif. Awwalu wajibin ala mukallafin ayya'rifa. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak ingat matan dia yang betulnya. Kewajipan pertama ke atas orang mukallaf ni ialah untuk nak mengenal Allah. Inilah ayya'rifa ni, balik ke matan tu lah. Nak tengok ke matan Imam Sanusi tu? Tunjuk bila noh. Kebetulan ada ni, tunjuk bila. Bila lagi nak tengok? Sanusi Ummul Barahin.
Lambat sikit. Sajalah cerita, nak cerita sikit khazanah. Khazanah apa nama? Kitab-kitab kita. Okey, oleh Imam Sanusi Ummul Barahin, dipanggil Sughra. Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Inilah kitab yang paling popular sekali lah di alam Melayu kita ni. Ummul Barahin ini. Kitab induk lah, yang digunakan untuk pengajian. Saya pun baru tahu. Tadi ni ada perkataan Sughra tu kan. Dia rupanya Imam Sanusi, dia ada beberapa versi kitab ni. Dia ada Kubra, Wusta, Sughra. Ada Sughra kuasa 3 pun saya tak pasti kot ada. Ada. Jadi saya pun baru tahu benda tu. Jadi dia ada yang hak Sughra tu hak paling kecil lah dan paling ringkas. Begitu. Jadi inilah yang dikatakan Ummul Barahin ni. Ni kepalanya, i'lam annal hukmal aqli yanhasiru, ni tentang wujud wajib, mustahil dan harus ni. Kemudian dia hurai apa itu wajib, apa itu mustahil dan apa itu harus. Kemudian ni dia wa yajibu ni, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa. Ma yajibu, wajib ke atas setiap mukallaf dari bersumberkan syarak untuk nak mengenal apa yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mustahil dan apa yang harus. Inilah dia nak hurai ayat arifah ni. Dia nak syarahkan ayat arifah tu lah. Sebenarnya dalam kitab Durrus Samin oleh Syekh Daud ni. Itu kedudukannya. Yang dia menjelaskanlah berkenaan dengan epistemologi, berkenaan dengan definisi ilmu. Apa itu ilmu? Yang perlu kita kenal. Sebab apa? Sebab perbincangan yang macam saya dah tunjukkan 2-3 minggu lepas tu, isunya memang bermula daripada kefahaman mengenai ilmu itu sendiri. Sebab apa? Sebab kita lihat pertikaiannya balik kepada adakah tafsiran-tafsiran oleh para ulama itu sabit? Adakah tafsiran-tafsiran itu boleh dipertikaikan lagi? Dengan maksud, adakah tafsiran-tafsiran yang ada oleh para ulama itu suatu ilmu yang yakin, satu ilmu yang tetap, yang jelas, yang benar, ataupun hanya satu agakan saja? Dia balik kepada persoalan sedemikian. Maka kita pun kena rujuk balik ke asas itulah, asas konsep ilmu, perbincangan epistemologi kalam yang ada dalam kitab-kitab kalam kita sebagai sumber khazanahnya. Maka kita kena kenal pastilah apa itu ilmu pada asasnya. Saya tak mau baca lah tu pening nak baca. Kita tengok saja nak tunjuk tu. Bukan. Okey, saya tunjuklah yang di bawah ni ya. Okey. Kitab Durrus Samin tu dia tadi hak Jawi asalnya. Dia ada ditahqiqkan oleh Ustaz Dr. Wahab daripada UKM. Diterbitkan oleh Jakim. Bukan jalan-jalan lah, sebab diterbitkan oleh Jakim. Lah ni tengah pesta buku ni, boleh cari, tak tahu ada tak ada. Ada Jakim ada buat booth, tapi tak tahu ada tak ada. Ni diedit dan dimodernkan bahasa dia. Ni edisi ni. Dia ada satu lagi edisi Rumi yang dirumikan oleh Ustazah Noaini Abu, yang diterbitkan oleh Hidayah ni. Tu banyaklah tu. Tu boleh carilah tu. Ni saya ambil daripada Ustazah Noaini Abu tu lah. Benda tadi ni lah, bermula hakikat makrifat itu al-jazam al-muwafiq lil haq an dalil. Jadi kita nak kena faham itu dulu. Iaitu yang dikatakan ilmu itu ialah keyakinan, keyakinan jazam, keyakinan yang muafakat, yang bertepatan, yang korespon bahasa Inggerisnya. Mutabik, muwafiq dalam bahasa Arabnya. Yang bertepatan, yakin tadi bertepatan dengan hakikat.
bertepatan dengan perkara yang sebenarnya. Begitu. Dan mesti ada dalil. Ni dalam konteks ilmu akidah, mesti ada dalil. Kalau ilmu-ilmu lain tak perlu dalil. Boleh taklid. Fiqh sebagai contoh, boleh taklid. Jadi ini asas ilmu yang nanti bila kita bincang bahawa ilmu itu adalah satu keyakinan. Maksudnya bila kita nak kata tafsiran-tafsiran oleh para ulama itu ialah satu ilmu, maka ia satu keyakinan. Dan bukan setakat satu keyakinan, ia juga adalah sesuatu yang tepat dengan kebenarannya, dengan benda hakikinya, dengan apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan. Gitu. Adalah di sana benda-benda zonni, itu kita tak nafikan. Tapi terasnya adalah benda yang yaqini ataupun yang qat'i. Gitu. Jadi kita baca dulu ilmu itu adalah keyakinan yang bertepatan dengan hakikat yang mempunyai dalil. Maka keluar dengan jazam. Ni dia nak bincang dah. Okey, dia ada 3 elemen di situ, iaitu jazam, muafakat dan juga dalil. Bila kata ilmu itu sesuatu yang mesti jazam, iaitu mesti yakin, maka keluarlah benda yang syak, benda yang zon dan benda yang waham dan benda yang jahil pun keluarlah dari, bukan ilmu lah. Zon pun bukan ilmu dari sudut ini. Khususnya dalam ilmu akidah. Begitu. Okey. Maka yang dikatakan ilmu itu firstnya mesti ia suatu keyakinan. Ini dari perspektif individu yang nak mengetahui sesuatu tu, manusia yang nak mengetahui itu, dia mesti yakin. Kadang-kadang pengetahuan tu orang lain yakin dah, tapi dia tak yakin lagi. Jadi bukan ilmu untuk dia lah, sebab dia tak yakin lagi. Orang lain yang dah yakin dengan benda tu jadi ilmu lah. Begitu. Jadi ilmu tu elemen pertamanya mesti yakin. Maka syak itu bukanlah ilmu, zon pun bukan ilmu, waham, jahil pun bukan ilmu. Ada kemudian dia huraikan yang dikatakan syak itu apa? Syak itu ialah taraddud. Ialah berbolak-balik di antara 2 atau 3 pendapat atau 4 pendapat. Gitu. Apa-apa saja. Dia satu halnya. Contoh, kita tanya kepada orang, apa dulu ni cerita kapal terbang MH Pabala tu. Tak. Jatuh di mana? Laut Cina Selatan ke Laut India ke? Laut Cina ke Laut India? Laut Cina, Laut India. Tak. Awal-awal dulu ada dibincangkan. Gitu. Kadang-kadang kita tanya orang, kapal terbang ni jatuh tak jatuh? Aku tak tahu. Satu bab lah. Kapal terbang ni jatuh tak jatuh? Jatuh. Jatuh di mana? Aku tak tahu. Tak. Jatuh itu satu tahap. Kemudian kita tanya lagi, jatuh di mana? Dia boleh jawab, jatuh di Laut Cina. Ada pendapat lain Laut India. Bergaduh antara 2 orang tu. Tak. Ni daripada tidak tahu, dah tahu dah. Seorang tu dia tahu kononnya Laut Cina, seorang lagi kononnya dia tahu Laut India. Maksudnya di situ ada 2 pendapat. Ada datang orang ketiga dengar daripada A Laut Cina, daripada B Laut India. Dia taraddud. Tak. Itu yang kata syak tu. Situasi di mana dia tak boleh nak yakin pendapat pertama ataupun pendapat kedua. Mungkin ada pendapat ketiga, mungkin ada pendapat keempat, kelima, keenam. Hari ini dia percaya kat A, esok dia percaya kat B, lusa percaya kat A pula. Tak, tulat dia percaya kat B pula. Tak, seminggu tu nampak percaya kat B, tanya bulan 4 A pula. Jadi itu yang kata taraddud tu, roda pergi balik, berbolak-balik tu. Jadi itu bukan ilmu. Dan itulah yang dikatakan syak. Ini berdasarkan klasifikasi yang ulama kita memang dah buat dah, iaitu yakin, zon, syak, waham dengan jahil. Itu memang susunan yang ada popular dalam perbincangan para ulama kita. Yakin tu pula ada 3 level pula. Yakin yang paling rendah sekali ilmu yaqin, kemudian ainul yaqin, kemudian yang ketiga paling tinggi sekali haqqul yaqin. Ni kita nak bincang, nak faham yang dikatakan syak itu yang berada di tengah-tengah itu. Bila sampai ke tahap
yakin tu barulah dia jadi ilmu. Dan tahap ilmu tu pula ada 3 tadi ni lah. Sama ada ilmu yaqin, ainul yaqin ataupun haqqul yaqin. Jadi kita faham dah ya, syak. Maka syak tu bukan ilmu, dan keluar juga zon. Maka zon pun bukan ilmu juga. Zon apa dia? Zon itu berat sebelah adanya, ringan akan tiada. Berat sebelah adanya yakin kepada satu-satu pendapat tadi. Kalau sekarang ni dah diakui India lah secara umumnya, okey, dia berat hati dengan pendapat bahawa kapal terbang tadi jatuh di laut India. Tapi pendapat bahawa jatuh di laut Cina tu dia tak buang lagi. Tak, berat belah ada tapi ringan. Maksudnya ringan ada lagi. Dia ringan tapi masih ada lagi pendapat nak percaya kepada pendapat kedua tu. Itu yang dikatakan zon. Okey. Dia bukan yakin lagi. Dia cuma cenderung hati untuk percaya satu pendapat daripada banyak-banyak pendapat tu. Tapi pendapat kedua, ketiga, keempat tu dia tak buang lagi. Dia masih boleh jadi ikut. Begitu. Tapi aku tak berapa nak percayalah. Aku rasa hak ni lebih betul. Itu yang dikatakan zon. Dan ini kita kena faham. Dalam agama kita memang banyak benda ni. Dalam agama kita memang banyak benda ni. Yang dikatakan zon ini. Kita semayang, dalam semayang tu banyak benda zon. Semayang tadi ni, pagi tadi kunut. Tu benda zon ni lah tu. Benda zon. Iaitu sesuatu yang kita berat. Bagi kita yang ikut mazhab Syafi'i ni, kita berat belah ada kunut. Tapi belah tak ada kunut tu kita tak tolak juga. Boleh jadi kita jawabnya tu lah. Boleh jadi, tapi rasanya hak ni ikut pendapat ni yang lebih betul. Begitu. Itu yang dikatakan zonni tu, iaitu di mana kita memilih satu pendapat, tapi pendapat kedua itu masih lagi ada dalam hati kita. Itu yang dikatakan zonni. Jadi di situ pengajarannya ialah benda zonni ni kita tak boleh nak salahkan orang. Dan benda zonni ni kita tak boleh nak angkat dia sebagai qat'i ataupun yaqini. Kita tak boleh nak kata dia mesti yang sebenarnya, yang betulnya ialah baca kunut. Adapun yang tak baca kunut itu sesuatu yang salah. Kita tak boleh berpendapat macam tu. Kita dah angkat benda tu yang sebenarnya zonni saja kepada taraf qat'i ataupun taraf yaqin. Kita dah buat satu keputusan yang putus dengan menolak pendapat lain. Maksudnya di situ, maksudnya apa? Kalau jadi sampai tahap macam tu, kita sebenarnya telah memilih satu pendapat dan menyatakan pendapat kedua itu salah, atau yang ketiga tadi salah. Itu yang jadi bid'ah tu, kita membid'ahkan orang. Sedangkan benda tu zonni je. Tapi bila kita dah pegang bahawa inilah yang betulnya, yang lain semua salah, maka pendapat kedua tu kita nak kata apa? Salah. Kita dah buang lah tu. Kita tak simpan benda dalam hati kita walaupun sedikit kemungkinan kebenaran tu. Jadi itu akhirnya membawa kesan kepada kita sebenarnya telah membid'ahkan orang. Bila orang buat sembahyang subuh tak baca kunut, kita pun ni benda yang salah. Jadinya kesannya kita mengatakan ia sesuatu yang salah. Yang benarnya, yang betulnya, yang bertepatan dengan hakikat, yang bertepatan dengan realiti itu ialah untuk baca kunut saja. Itu kita kena faham tu yang dikatakan zonni tu. Maka benda zonni ni dia kekal zonni lah. Dalam agama ni banyaklah benda-benda yang bersifat zonni tu. Dalam hidup ni pun banyak benda-benda yang bersifat zonni tu. Dalam ilmu sains tu banyak sangatlah. Ada satu discovery, masih lagi setiap ahli saintis tu akan buka hati dia, maybe kemungkinan di sana ada new discovery, mungkin 10 tahun 100 tahun akan datang. Dia simpan lagi yang kata ringan akan tiada tu. Pendapat-pendapat lain tu boleh jadi ada ringan, tapi ada lah, bukan tak ada langsung. Beza dengan yang syak tadi. Syak tu kedua-duanya sama, ringan pun tak, berat pun tak. Tu yang kata syak tu. Lepas tu atas syak tu syak pula. Benda yang hang syak ni syak ke? Syak juga. Tu jadi raib tu, jadi ragu-ragu tak habis-habis. Begitu. Tu situasi di sana menunggu di sini menanti. Tu.
Tu apa nama yang dikatakan syak. Tapi zon ni ialah bila kita dah pilih dalam hati kita ni, di sana menunggu, di sini menanti. Di sini dekat sikit, pilih hak di sinilah, hak di sana tu sebulan sekali duk hantar agak mesej. Dah tak buang juga. Jadi itu yang dikatakan zon. Jadi apa nama, itu syak dan zon yang bukan ilmu, tak mencapai tahap ilmu. Gitu. Dan balikkan kepada zon tu ialah waham, apabila pendirian ataupun pilihan yang kita pilih itu adalah benda yang salah. Dak kapal terbang tu jatuh di laut India, kita duk percaya di laut Cina sana tu. Tak, kita duk percaya. Tapi pendapat bahawa dia jatuh di laut India tu kita tak buang juga. Masih adalah sikit dalam hati kita percaya. Jadi itu yang dikatakan apa nama, waham, ya, kebalikan kepada zon itu. Boleh faham tu? Ada nak tanya apa-apa? Boleh faham dekat tu. Jadi semua ini bukan ilmu. Khususnya ni bila bincang ni kitab kalam. Maudhu'nya ialah tentang akidah. Maka benda yang yakin dan qat'i yang putus saja dianggap sebagai ilmu. Adapun yang zon, yang syak dan waham itu tak disebut, tak difahami sebagai ilmu. Gitu. Sebab apa? Sebab tadi ni bincang tentang ayat rifah tu. Ada kewajipan mukallaf itu ialah untuk nak mengenal Tuhan. Dan bila kata mengenal tu mesti mengenal yang putus. Dia tak boleh mengenal tu ada kemungkinan lain pula. Tuhan tu satu ke dua? Tuhan tu satu, tapi orang yang kata Tuhan tiga tu aku rasa boleh jadi betul kot. Hak tu bukan ilmu tu zon. Tak, kalau Tuhan tu satu ke tiga? Satu kot. Esok tanya tiga, lusa tanya satu, tulat tanya tiga pula. Tak, minggu depan tanya dua, lepas tu tanya tak ada pula, lepas tu tanya tu syak tu, baru syak tu lagilah teruk. Tapi kalau dalam hati kita Tuhan tu satu kot, tapi orang yang kata tiga tu boleh jadi betul, tapi aku tak percayalah. Tu juga bukan ilmu. Tak sampai ke tahap ilmu. Yang mana kewajipan kita bila sebut ayat Quran arahkan kita fa'lam annahu la ilaha illallah, tu arahan tu. Sama macam aqimus solah, satu arahan juga. Dirikan sembahyang. Ini fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Tahulah bahawa tak ada Tuhan. Jadi bila kata tahu tu, tahu macam ni lah, yang tahu yang yakin ni. Tak sampai tahap, tak boleh turun ke tahap zon. Kena tahu dengan putus. Tak boleh. Aku tahu Tuhan tu satu, tapi bila orang kata Tuhan tu tiga, aku bukanlah tak percaya, tapi percayalah juga. Tapi percaya pun percaya yang tak percayalah. Ada apa ke benda tu? Tu tak boleh macam tu. Tu tak memadai dalam menunaikan arahan fa'lam annahu la ilaha illallah tu. Begitu. Yang baik, yang mana dalam konteks ini sejauh kita bincang ni, bila kita nak kaitkan dengan masalah liberal tu, okey, memang yang dipertikaikan oleh golongan liberal ada di sana benda yang qat'i, ada benda yang zani. Itu kita mesti terima. Kalau dia petikai itu pada benda zani, okey, selesai. Tak payah duk bergaduh banyak sangat buat masa ni. Tapi dia sebenarnya bukan setakat tu, segala benda yang zani itu semua dia angkat. Yang jadi isunya benda zani adalah pendapat jumhur yang menerima zon kan. Maksudnya adalah pendapat yang lebih tinggi, lebih utama, lebih dipegang. Dan ada sana pendapat yang terpinggir. Ada pendapat tu tapi terpinggir. Tapi yang jadi isunya golongan liberal ni, bukan dalam hak ni dia pegang hak ni, dalam hak ni dia pegang hak ni, dalam hak ni sini, bukan begitu. Nampak gayanya macam segala benda yang diangkat tu semua hak isu yang terpinggir tu, pendapat yang terpinggir tu, hak tu yang dia duk royoh tu. Tu yang jadi masalah. Sedangkan masyarakat kita dalam soal sentuh anjing tu sebagai contoh, duk peluk anjing apa semua tu, bukan tak boleh peluk lah, nak peluk. Nak tidur, nak apa dengan anjing pun satu hal lah tu. Memang bukan tak ada pendapat tu. Tapi yang dia banyak duk bawanya hak tu. Sedangkan jumhur memang duk pegang elok dijauhi anjing tu. Jadi itu sebenarnya isu yang zoni dengan golongan liberal ni, isu kat situlah. Tapi tak apalah, benda tu zoni.
Tapi benda yang qat'i pun dia ada bincang juga. Sembahyang Jumaat nak buat ni hari Jumaat lagi sembahyang Jumaat, keluar dah idea nak buat sembahyang hari Sabtu. Dia tak mau ubah sembahyang cuti tu dari Jumaat ke Sabtu, dari Sabtu ke Jumaat. Dia tak mau ubah gitu, bukan Sabtu ke Jumaat lah, Ahad ke Jumaat. Dia tak bagi cadangan macam tu. Tapi dia bagi cadangan ubah dari sembahyang tu dari hari Jumaat buat hari Sabtu. Ada tu. Nama Farouk Peru saya pun tak tahu. Ada, saya tu pelik jugalah ingat ni saja UMNO nak main geng-geng ni je. Ada cari tengok, ada lah YouTube rupanya memang dia cakap macam tu. Ada. Jadi itu benda qat'i dah tu. Ada benda macam tu yang dia nak bincang balik, dia nak buka balik. Dia nak kemukakan kononnya ada pendapat kedua lah, ketiga tak ada, memang tak ada. Mana ada pendapat lain. LGBT lah segala hubungan seksual lah apa semua, itu yang nak diangkat balik. Soal araknya, soal hukum hududnya, benda yang memang kena sebat 100 kali, duk bincang lagi. Memang kena potong tangan. Tak boleh potong tangan apa semua. Zalim lah apa, duk bincang lagi. Sedangkan benda tu qat'i dah. Jadi kita kena faham lah. Jadi bila kita baca kitab kalam kita dan kita faham tentang asas ilmu itu, kita dah ada satu asas, satu garis panduan, satu tembok untuk kita nak menangani pemikiran yang sedemikian, yang mana pada benda-benda qat'i itulah batasan kita yang perlu kita jauhi perdebatan dan wacana, dan kita perlu tolak. Baik. Tu harapnya kita dah dapat nampak lah kat mana khazanah yang ada dalam turas kita, yang ada dalam ilmu kalam ni, yang boleh kita jadikan asas sebagai garis panduan kita. Tak apa, kita baca bagi faham sajalah. Alang-alang baca ni, baca lagi habis bagi faham apa yang Syekh Daud nak ajak ni. Zon selesai. Waham. Maka bahawasanya ketika itu tiada dinamakan makrifat. Ketika apa? Ketika syak, zon dan waham tu. Mana dia? Dan tiada memadai pada barang yang dituntut daripada mukallaf bahawa ia i'tiqad pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala Rasul. Jadi dalam beriman dengan Tuhan dan beriman dengan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tak memadai. Kalau setakat kita zon sahaja, dia mesti yakin putus. Memang Tuhan tu satu, memang Tuhan tu ada, memang Tuhan tu satu. Tak ada dah Tuhan lain. Memang Nabi Muhammad tu nabi, tak ada lah nabi lain. Boleh jadi Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari.